Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Irfan Hanafi Berasli daripada kumpulan. Kawan saya iaitu Hasrudi bin Abdul Halim dan Muhammad Asyari bin Muhammad Asri. Kami akan menerangkan tentang penerangan dan pengiraan zakat emas, rikas dan duit simpanan. Mari kita teruskan. Zakat galian ataupun rikas iaitu galian, hasil galian emas dan perak yang tertanam di dalam perut bumi. Rikas adalah harta kekayaan yang dijumpai tertanam dalam hasil simpanan orang-orang jahiliah sebelum kedatangan Islam. Maksudnya dijumpa di dalam tanam, maksudnya harta karun, macam tu. Jadi poin kedua adalah galian, nisab galian dan waktu pengeluarankannya. Nisabnya seperti nisab emas dan perak, iaitu 85 gram bagi emas dan 595 bagi perak. Tidak disyaratkan haul, bahkan wajib dikeluarkan segera selepas diperolehi dan dibersihkan tanpa diproses. Wajib mengeluarkan 2.5 daripada jumlah keseluruhan yang cukup syarat. Syarat wajib zakat rikas. Syarat mengeluarkan zakat rikas ialah beragama Islam. Dia mesti beragama Islam dan merdeka. Sekarang semua sudah merdeka dan sempurna milik. Jadi dia telah sempurna milik dan dia kena keluarkan. Apa lagi? Iaitu nisabnya tidak sama dengan nisab emas, perak dan tidak syaratkan haul. Bahkan wajib dikeluarkan segera selepas diperolehi zakat. Diperolehi dengan kadar 1/5 atau 20% daripada jumlah semua diperoleh. Kaedah kiraan dia pula adalah rikas wajib dikeluarkan zakat bila terjumpa atau dijumpa. Tidak ada tempoh iaitu haul. Harta ini perlu menemui kadar wang sebanyak 85 gram emas atau 595 gram perak dengan kadar zakat adalah 20% daripada jumlah keseluruhan harta tersebut. Manakala zakat iaitu galian emas, perak dan seumpamanya wajib dikeluarkan sebaik sahaja ia dikeluarkan dan selesai dibersihkan tanpa perlu menunggu sehingga cukup haulnya. Contoh, sebagai contoh, emas yang digali dapat diperolehi seberat 1000 gram sepanjang tempoh pelombongan selama setahun. Nilai emas setelah dibersihkan iaitu RM158,074.24. RM158,074.24. Zakatnya adalah RM 158,074.24 darab dengan 2.5%, iaitu zakat yang perlu dikeluarkan adalah RM3,951.86. Jadi jumlah itulah yang perlu dikeluarkan dan untuk kita membayar zakat. Kita pergi ke zakat wang simpanan, yang mana wang yang disimpan dalam bentuk biasa tetap semasa saham amanah serta lain-lain simpanan. Jadi dekat mana-mana simpanan anda, dia kira simpan lah kan. Nisab wang simpanan menyamai nilai semasa 85 gram emas. Jika harga 1 gram emas adalah RM35.29, maka harga bagi 85 gram emas adalah RM3,000, iaitu jumlah nisab wang simpanan. Kadar wajib zakat dia pula adalah 1/40 atau 2.5% daripada jumlah wang yang telah disimpan. Jika wang simpanan sebanyak RM10,000, zakat yang wajib dikeluarkan adalah RM10,000 darab 25% bersama dengan RM250. Pengiraan simpanan tidak tetap, iaitu keluar masuk, duit itu keluar masuk kan.
Berdasarkan baki terendah suatu akaun simpanan dalam tempoh setahun mencukupi nisab di sepanjang tempoh haul. Okay, pemilik beberapa akaun simpanan, baki terendah setiap akaun hendaklah dicampurkan dan didarabkan dengan 2.5% untuk dapatkan jumlah zakat. Walaupun jika dikira tiap-tiap akaun itu salah satu daripada baki terendah tidak mencukupi nisabnya. Jika dicampur kedua-dua baki terendah masih tidak cukup nisab, maka tidak wajib zakat. Okey, mari kita ke slide seterusnya, iaitu kiraan contoh. Okey, dia ada 4 kolom. Yang mana yang pertama 1/1/2005. Okey, dia masuk duit ataupun dividen RM2,000. Dia tak ada keluar, baki dia RM2,000 lah. Lepas tu 5/3/2005 dia masukkan 8, dia masukkan total dah jadi RM8,000. Jadi baki dia masuk RM8,000, baki tinggal RM10,000. And then 25 bulan 10 2005, faedah yang dia dapat RM150. Lepas tu dia keluarkan RM4,500. And then baki dia ada RM5,650. Okey, 15/3/2006 dia masuk RM5,000, dia masuk RM500, and then baki dia tinggal RM6,150. Jadi 10/4/2006, okey, dia keluar RM250. Jadi baki RM5,900. Jadi tempoh haul bermula apabila nilai baki mencapai aras nisab, iaitu 5 Mac 2005 ke 15 Mac ke 2006. Tempoh 354 hari, setahun lah, setelah setahun. Jadi zakat yang wajib dikeluarkan ialah baki terendah dalam tempoh haul ditolak faedah bank diterima. Maksudnya 5,650 tolak 150 faedah daripada bank, darab dengan 2.5%. Jadi dia akan jadi RM137.50. Okey. Jadi kita ke kolom seterusnya. Simpanan ada dalam beberapa akaun. Contoh akaun 1, tarikh 2/3/2005, dia baki dia RM7,000. 28 bulan 7/2005 dia keluarkan RM500, jadi RM6,500. 30 bulan 12 2005 dia masukkan RM300, jadi tambahlah duit tu RM6,800. Okey, 15/3/2006 dia masukkan lagi RM6,400, dia keluar RM400, jadi baki RM12,800. 2/4/2006 dia masukkan RM2,000, jadi RM14,800. Itu akaun 1. Akaun 2, 1/3/2005 dia masukkan RM7,500, baki RM7,500 lah. Okey, 28/11/2005 dia keluarkan RM4,500, jadi baki dia RM3,000. 25/3/2006 dia masukkan RM1,500, iaitu jadi baki dia RM4,500. 20/4/2006 dia masukkan lagi 100, jadi baki tinggal RM4,600. Okey, tempoh haul bermula pada 1 Mac 2005. Okey, zakat yang wajib dikeluarkan ialah jumlah baki terendah dalam kedua-dua akaun. Darab 2.5%. Jadi RM6,500 campur RM3,000 dan darab 2.5%. Okey, kita selesaikan tambah and then darab dengan 2.5% akan dapat RM237.50. Itu adalah jumlah zakat yang perlu dibayar. Okey, penganaan tetap fixed deposit. Okey. Simpanan yang tidak dikeluarkan daripada satu akaun dalam tempoh tertentu mengikut perjanjian yang dibuat antara penyimpan dan institusi kewangan. Wajib keluarkan 2.5% daripada jumlah simpanan tetap tersebut setelah sempurna syarat dia. Contoh pengiraan, Ahmad mempunyai simpanan tetap di bank A sebanyak RM50,000 tanpa dikeluarkan selama setahun.
zakat dia adalah 50,000 darab dengan 2.5%, dan dia kena bayar zakat sebanyak RM1,250. Jadi sampai sini saya punya slide. Okay, kita teruskan dengan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hasrudi bin Abdul Halim. Okey, kita sambung dengan pandangan fuqaha zakat emas rikas. Menurut Yusuf Al-Qaradawi menyatakan harta yang tertanam termasuklah semua benda berharga yang ditinggalkan oleh manusia terdahulu di dalam tanah seperti emas, perak, lembaga, logam dan seakan dengannya. Para fuqaha telah menetapkan bahawa sesiapa yang berjumpa harta-harta ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat seperti mana bahagian tertentu berdasarkan hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, harta terpendam rikas. Bila ditemukan seseorang, zakatnya seperti mana 20%. An-Nasa' meriwayatkan dari Amru ibnu Syu'aib dari bapanya dari atuknya bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang harta yang hilang dan dijumpai luqatah, dan baginda bersabda, harta benda yang dijumpai di jalan umum atau di kawasan yang didiami orang ramai, hendaklah barang datang menuntut maka serahkan harta tersebut kepadanya, dan sekiranya tidak, ambillah sebagai milikmu. Tetapi harta yang dijumpai bukan pada jalan umum atau bukan di kawasan yang didiami orang, maka harta tersebut dikenakan bayaran sebagaimana rikas, iaitu seperti mana bahagian-bahagian tersebut. Dalam sandaran dalil terhadap emas rikas beserta dengan hujahnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi SAW qala fi ar-rakas khums. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, zakat rikas jadi berdasarkan hadis di atas, zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat harta terbendam atau rikas adalah seperti mana zakat rikas sendiri tidak disyariatkan sampai 1 tahun. Akan tetapi apabila rikas itu didapatkan, maka wajib dizakati pada saat itu juga. Adapun syarat zakat rikas adalah sebagai berikut. Harta itu terpendam di tanah hak miliknya. Yang kedua, benda yang terpendam harus benda macam pusaka jahiliah dengan ciri-ciri yang tertentu. Jika harta terpendam itu berupa benda pusaka, maka wajib diserahkan ke Baitul Mal. Syariat Islam mengenai zakat rikas ini mungkin sudah agak kurang ditemukan saat ini, kerana jarak antara zaman sekarang dengan zaman dahulu tidak sama. Okey, seterusnya kita teruskan dengan pandangan fuqaha terhadap zakat duit simpanan. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul segenap setahun, diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat emas kecuali kamu mempunyai 20 dinar, salah satu mata wang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab. Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakat setengah dinar. Demikian juga kadarnya juga nilai demikian juga kadar nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun. Itu hadis riwayat Abu Daud.
Kita teruskan dengan sandaran dalil serta hujahnya. Kewajipan zakat wang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Antaranya dalam surah At-Taubah seperti berikut yang bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakan pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Lalu pada hari dibakar emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai persoalan yang sering ditanya di dalam zakat rikas dan juga zakat duit simpanan. Dan seterusnya saya juga akan membentangkan pengalaman kami sepanjang melakukan tugasan ini. Baiklah, soalan pertama yang sering ditanyakan di dalam zakat rikas, adakah zakat rikas tertakluk pada nisab dan haul? Jawapannya adalah tidak. Dia tidak tertakluk pada haul ataupun tempoh waktu tertentu. Dia akan mengikut harta kita. Apabila harta kita mencapai 85 gram emas ataupun 595 gram perak, maka kita perlu membayar zakat 20% daripada harta emas dan perak tersebut. Baiklah, saya teruskan dengan soalan kedua yang sering ditanya oleh umat Islam di Malaysia. Okey, soalannya, adakah tembaga dan permata wajib dizakati? Jawapannya tidak. Sebab menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, hanya emas dan perak saja yang wajib dizakati. Seterusnya kita beralih kepada zakat duit simpanan. Soalan yang pertama adalah, bagaimanakah cara untuk menghitung sekiranya seseorang terdapat lebih daripada satu akaun? Caranya adalah kita perlu mencampurkan kedua-dua akaun pada hujung haul. Walaupun kadar akaun tersebut apabila diasing-asingkan menjadi satu-satu, nisabnya tidak mencukupi. Soalan kedua adalah, apakah kadar nisab bagi zakat wang simpanan? Jawapannya adalah 85 gram emas ataupun bersamaan dengan duit yang boleh ditukar kepada yang sama nilainya dengan 85 gram emas. Yang terakhir sekali adalah apakah pengalaman kami sendiri dalam menyediakan tugasan mengenai zakat rikas dan juga zakat wang simpanan ini. Yang pertama, kami dapat menghitung zakat rikas dan juga zakat wang simpanan dengan tepat. Yang kedua, kami juga dapat memahami persoalan-persoalan ataupun masalah yang sering ditanya dalam zakat rikas dan juga zakat wang simpanan. Kemudian, kami dapat mengenal pasti dalil-dalil kenapa zakat ini diwajibkan ke atas setiap umat Islam. Dan yang terakhir sekali, kami dapat memberikan kefahaman ataupun penjelasan kepada sesiapa yang belum memahami zakat rikas dan juga zakat duit simpanan, terutama sekali ahli keluarga kami sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.